الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجة إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الدارين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berdoa Tuan Pengurusi Surau serta barisan ahli-ahli dan kuasanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bertemu kembali pada malam ini untuk meneruskan kuliah kita. Sama-samalah kita mengikhlaskan hati kita, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan petunjuk daripada Allah, insya-Allah. Saya mendoakan tuan-tuan semua agar sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera untuk meneruskan kehidupan seharian, insya-Allah. Kenal dengan pertanyaan daripada tuan sahabat kita, saya minta tangguh dulu. Saya minta tangguh dulu. Dan mana setelah dibalik-balik belum jumpa lagi. Ya, kita teruskanlah. Sampai kepada demikian lagi haram menyentuh kendi-kendi. Saya tak tahu muka surat berapa sebab saya guna kitab yang tebal yang syarah kan. Dekat tuan-tuan saya tahu muka surat berapa. Masih lagi berkenaan dengan cerita ni lah, Al-Quran kan. Berkenaan dengan Al-Quran, hukum memegang Al-Quran dan sebagainya lah. Jumpa tak? Dan demikian lagi. Untuk tak jumpa, saya tengok, saya jahitkan. Saya punya kitab tak mana-mana boleh pergi. Ha? Ha? Ya, ya, ya. Dan haram dan muka surat 19 baris ke mana kendi tu? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benda ke-8. Demikian lagi haram menyentuh kendi-kendinya. Muka surat 19 baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 19 baris yang ke-8 daripada atas. Demikian lagi haram menyentuh kendi-kendinya Quran yang disediakan baginya bagi Quran, dan kotaknya yang disediakan baginya dan yang layak dengan dia. Dia kata demikian lagi, jumpa kan?
muka surat 19 baris yang ke-8 daripada atas. Demikian lagi haram menyentuh kendi-kendinya. Jumpa kan? Dia kata haram menyentuh kendi-kendi. Apa dia kendi tu? Bekas Al-Quran adalah. Kadang-kadang orang buat Quran, dia cetak Quran, dia buat bekas dia sekali, atau kantung dia ke. Yang disediakan baginya bagi Quran haram juga. Haram juga sentuh bekas tu lah. Dan kotak Quran. Ada juga orang jual Quran, orang cetak Al-Quran, Al-Quran dia masuk dalam kotak. Kotak tu pun tulis macam Quran juga, dia cetak macam Quran juga, tapi dia tulis kotak je lah. Dan kotaknya kotak Quran yang disediakan bagi Quran tu lah, dan yang layak dengan dia. Bersalahan seperti peti, mata benda dan khazanah. Bersalahan maknanya berbezalah hukumnya kalau peti dan juga peti mata benda dan juga khazanah. Maknanya tak batal lah kalau pegang. Maknanya boleh pegang. Ini cerita berkenaan dengan ni orang yang berwuduk ni kan. Kena, maknanya dia kena, maknanya tajuk dia apa sebenarnya? Membaca Quran. Dan membaca Quran yang tidak dinasahkan tilawahnya jika satu ayat satu huruf sekalipun, sama ada sir ataupun jahar. Ini perkara-perkara yang kita tak boleh buat sekiranya kita tidak berwuduk. Maknanya nanti cerita kat belakang itu. Dan jika dihantarkan mashaf atas rehal kayu atau pelepah tamak. Maknanya mashaf tu, Quran tu kita letak dekat atas rehal kayu ataupun pelepah tamak, maka tiada haram menyentuh sesuatu daripada rehal itu atas barang yang dikatakan dia oleh Ibnu Qasim. Maknanya kalau kita letak Quran tu di atas rehal, ataupun ni cerita ni lah pelepah tamak ni mencerita ke Arab ni, kat sini tak ada tamak kan, mana pula saya ni, seolah-olah lah pelepahnya lah pelepah pokok kelapa lah kan, pelepah nyo lah kan, pelepah nyo. Jadi dia kata maka tiada haram sentuh, tak kisah rehal tu ataupun pelepah tu, kita tidak haram sentuh. Seperti mana barang yang dikatakan dia oleh Imam Ibn Qasim, ia nakal daripada Syekh Ramli dan juga Syekh Tablawi. Berbeza dengan kotak tadi. Beza kotak tadi, kotak tu maknanya sebab dia sekali dengan Quran tu, dia melekat lah. Bila cabut kan barulah. Yang ini maknanya lain-lain. Rehal lain, Quran lain. Maknanya tak kisah pegang rehal. Adapun kotak tadi tak boleh sebab dia sekali. Dia sekali dengan Quran. Hukum dia lah. Dan yang diiktimad oleh Syekh Ziyadi seperti Syekh Ibn Hajar akan haram menyentuh ni. Tapi berbezalah yang dikatakan oleh Syekh Ziyadi, macam mana yang dikatakan Syekh Ibn Hajar haram menyentuhnya. Maknanya Syekh Ibn Hajar ni kuat sikit lah, maknanya keras sikit lah, ketat sikit lah. Ketat maknanya rehal pun tak boleh. Rehal pun tak boleh pegang. Rehal pun tak boleh pegang, kalau tak ada wuduk tak boleh pegang. Biasa dia macam tu lah. Kalau tuan-tuan perasan, Ibn Hajar ni dan Syekh Ibn Hajar ni sentiasa lah akan bercanggah pendapat dia dengan Syekh Ramli. Itu memang dia punya orang panggil, kalau kita ni sparring partner lah. Mana-mana pergi dan mana-mana hukum mesti dia akan, biasanya dia akan bercanggah. Kalau Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i pula, Imam Rafi'i, Imam Nawawi tu lah. Kalau ada Imam Nawawi dekat sini, Imam Rafi'i mesti kata macam ni, mesti kata lain sikit. Ibn Hajar kata cakap macam ni, Syekh Ramli kata mesti lain sikit, mesti lain tu. Biasa dia tu macam itulah. Bukannya apa, luaslah hukum tu kan. Maknanya yang ini kata, Syekh Ibn Hajar kata tak boleh, langsung tak boleh tutup rehal, tapi Syekh Ramli kata boleh. Jadi kita ikutlah pendapat mana-mana tu. Itu katakan luas hukum tu lah. Tak adalah kita kata tak boleh langsung. Maknanya ada pendapat yang boleh kan. Itulah Syekh Ramli tadi. Dan berkata Syekh Halabi dan Syekh Qalibi, haram menyentuh akan barang yang hampir daripadanya, tiada yang jauhnya. Berkata Syekh Halabi pula dan juga Syekh Qalibi. Ini semua orang alim lah ni. Semua karang-karang kitab ni.
bukan orang biasa dia lah. Dia kata apa? Dia kata haram menyentuh akan barang yang hampir daripadanya. Haram menyentuh akan barang yang hampir daripadanya, daripada Quran. Dia kata apa? Tiap-tiap barang yang duduk dekat dengan Quran haram juga menyentuhnya. Oh, ketat juga tu. Ketat juga tu. Tiada jauhnya lah. Maknanya kalau lah Quran tu diletak kat atas meja ni contohnya, maknanya kalau ikut pendapat ni, sejadah ni boleh pegang. Tapi kalau meja, meja bolehlah jauh sikit. Tu maksud dia. Meja ni bolehlah. Maknanya tempat ni boleh. Adapun sejadah, maknanya sekiranya Quran ada dekat sini, kata Syekh Qalyubi dan Halabi tadi, tak boleh. Sejadah tak boleh pegang. Tapi yang jauh maknanya kerusi ke jauh daripada dia, ataupun meja dia ke, maknanya ni boleh pegang lah. Tiada yang jauh ni. Tu maksud dia. Maka haram menyentuh kendi-kendinya dan kotaknya yang tersebut itu jika ada Quran pada keduanya. Kata maka haram sentuh kendi, maknanya ni bekas dia tadi, dan haram sentuh bekas dia, haram juga sentuh kotak Quran tadi jika ada Quran pada keduanya. Maksudnya kalau ada Quran lah, kalau ada Quran tak boleh sentuh bekas dia, tak boleh sentuh kotak dia, itu maksud dia. Bersalahan jika tiada pada keduanya, maka tiada haram menyentuh keduanya. Bersalahan berbezalah hukumnya jika tiada pada keduanya, tak ada Quran, tak ada maknanya dalam kotak tu tak ada Quran, dalam kendi tu pun tak ada Quran, maka tiada haramlah menyentuh, tak haramlah menyentuh keduanya, maknanya kendi-kendi dan juga kotak-kotak tu. Maknanya yang haram, yang tak boleh pegang ialah kalau ada Quran dekat bekas dia, tu maksudnya. Kalau dalam kendi tu, dalam tempat dia tadi tu ada Quran. Kalau tak ada Quran, boleh sentuh, boleh pegang. Dan tiada haram menanggung akan dia serta mata benda. Dan tiada haram menanggung akan dia serta mata benda, dan jika kecil seperti jarum sekalipun. Macam mana tu? Dia kata tak haram pegang Al-Quran itu beserta dengan ada barang lain. Pegang Quran ada benda lain. Dalam keadaan tak berlapik tu. Maknanya kita pegang Quran ni, contoh ni Quran lah, kita pegang dengan spek mata kan. Kita niat kita bawa spek mata. Ada dia. Bukan kita niat bawa Quran tu. Tak kisah. Tak kisah tu. Tadi dia dah cerita tadi, yang tadi. Yang kalau macam tu, ada dua pendapat lah tadi kan, ada dua pendapat berbeza. Syekh Ibn Hajar kata haram sentuh, kotak pun tak boleh, balut pun tak boleh. Tapi kalau Syekh Ramli kata tak apa. Sebelum tu dia dah cerita tu. Kita boleh ikut lah mana-mana, sebab dia orang ni antara orang-orang yang besar dalam ni kan, dalam fiqah ni. Lepas tu dia kata, dan tidak haram menanggung akan dia. Menanggung ni kita bawa lah, kita bawa serta mata benda. Walaupun kita bawa, maksudnya aku bawa jarum kecil je, jarum kecil, tapi mana tak, tidak haram lah. Seperti jarum sekalipun, seperti berkata Syekh Ramli dan orang yang mengikutnya. Itulah pendapat Syekh Ramli. Maknanya pendapat Syekh Ramli ni agak ni sikit lah, dia agak ringan sikit dibandingkan dengan Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar kata tak boleh. Langsung tak boleh tu. Tak boleh. Dan berkata Syekh Khatib, tak dapat tiada bahawa patut ia bagi mengikut pada huruf. Syekh Khatib pula kata tengok huruf macam mana. Huruf ni maknanya pandangan mata, pandangan orang ramai macam mana. Syekh Khatib kata tak dapat tidak bahawa patut ia bagi mengikut pada huruf dan ditanggungkan dia tergantung.
Contohnya dia kata ditanggung, kita bawa Quran tu dalam keadaan tergantung kerana takut daripada menyentuh. Maka jika tiada menyentuh, maka jika tiada, maka haramlah atasnya. Maka jika tiada maknanya kita ni bawa, maknanya kalau tersentuh haramlah. Maksud tu dia berbelit-belit tu kan. Dan berkata Syekh Khatib, tak dapat tiada bahawa patut ia bagi mengikut pada uruf. Maknanya kadang-kadang hukum fiqh ni berdasarkan pada uruf lah, pandangan orang lah, macam mana. Dan ditanggungkan dia tergantung. Maknanya kita bawa dalam keadaan tergantung lah, ada tali dia, contoh macam ni lah, ada tali dia, tergantung. Kerana takut dari penyentuh. Oleh kerana sebab apa? Sebab apa buat macam tu? Sebab takut sentuh. Maka, dan jika tiada, maknanya kalau kita dah tahulah kita ni nak bawa, maknanya dah tentulah, maknanya kalau kita bawa dah tentu tersentuh. Kalau tersentuh haramlah. Jika tak tersentuh tak haramlah. Itu maksudnya. Dia berbelit-belit tu, dan jika tiada maka haram atasnya. Macam mana pula tu? Jadi itulah maknanya. Kalau kita takut, maknanya kita bawa macam ni. Sekiranya lah kan kita malas nak ambil semayang kan, malas nak wuduk, macam tu boleh buat. Tapi eloklah kita dah tentulah kita pergilah ambil semayang kan. Ini cerita hukum kan, cerita hukum. Pergilah ambil semayang kan. Bukan negara padang pasir kan. Arab, Mekah, Madinah tu kurang air kan. Malaysia ni lambat-lambat air kan. Ini ambil semayang, selesai masalah. Dan disyaratkan pula bahawa tiada dikasadkan mashaf jua dengan bahawa dikasadkan mata benda atau itlak. Itu tadi. Maknanya kita bawa tadi tu, kita bawa barang lain. Aku bawa ni, aku bawa jarum. Aku bawa ni, aku bawa botol air. Padahal pegang lah. Aku bawa botol air. Dan tiada haram membalik akan lembar mashaf dengan bilah. Dan tiada haram membalikkan, maknanya kita tukar muka surat dengan bilah lah. Bilah ni maknanya benda yang kita buat tunjuk lah, ataupun dulu kulit bulu landak tu kan, teman-teman dulu kan, ataupun sekarang dah ada jual kat kedai buku kan, yang panjang tu lah. Kita kata tidak haram membalik akan lembar mashaf dengan bilah. Kita tolak, kita tolak, kita ambil alat tu, bilah tu, maknanya kita tolak macam ni lah, tolak tolak nak selak muka surat kan. Melainkan jika bercerai lembar dan menanggung atas bilah, maka haram dengan ittifaq kerana dinamakan menanggung. Maknanya kalau dah dia bercerai, maknanya bilah itulah yang menanggung tu. Bilah itulah yang menanggung Quran tadi tu. Jadi maka haramlah dengan ittifaq lah. Ittifaq ni maknanya sepakat ulama kata haramlah. Sebab apa? Dia menanggung Quran tu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, dan tiada haram menanggung akan dia pada tafsir yang terlebih banyak daripada Quran dengan yakin. Tak haram. Tak haram kita tanggung akan dia, akan Quran pada tafsir lah. Maknanya tafsir, kebiasaannya tafsir itu maknanya lebihlah tafsir itu, lebihlah tafsiran itu daripada ayat Quran tu. Itu maksudnya. Biasa macam itulah. Memang lebih lah, sebab dia tafsir kan. Sebab dia tafsir, dia menghuraikan Quran tu, jadi dia lebih lah. Sebab tu dia kata tidak haram menanggung akan dia tafsir yang terlebih banyak daripada Quran dengan yakin. Maknanya Quran tafsir, maknanya kita bolehlah tanggung dalam keadaan kita tidak berwudu. Adalah bahas dia panjang kan kalau kita bahas kan. Sebab saya baca yang syarahnya. Kalau saya baca syarah ni kan lambat habis kitab ni kan. Dan tiada haram pula menanggung dirham atau dinar dan kepala cincin yang tersurat padanya sesuatu daripada Quran. Dan orang sekarang tempah cincin kan. Cincin dia tempah macam mana? Cincin dia macam cop mahu Nabi tu kan. Maknanya tidak haram lah, tidak haram. Tapi kita kena jaga-jagalah. Kalau boleh, antara dalam kitab lain ni kata kalau kita pakai cincin macam tu, maknanya kita buka sebelum nak masuk tandas tu, kita buka cincin tu masuk dalam poket. Kan, maknanya kita hormat dia kan. Maknanya kita letakkan di pada tempatnya, jangan kita masuk dalam tandas entahlah ada ni kan. Dia orang nak pakai barang dia pun kena tahu ni hukum dia. Kan, jangan kita ingat kita ni ada duit kita pakai dalam tandas punya. Kan ada kalimah kan, tak silap saya apa Muhammad Rasulullah kan, Muhammad Rasulullah cincin tu
Jadi sebagai menghormati itu, kita kena hormatlah Nabi dengan Allah kan. Maknanya kita buka simpan dalam poket. Walaupun hukum dia tiada haram, Pak. Tiada haram menanggung dirham atau dinar atau kepala cincin yang tersurat padanya Quran, walaupun hukumnya begitu. Tapi kita atas orang kata atas ta'zim, nak membesarkan kalimah Muhammad Rasulullah tadi itu, maka kita buka simpan dalam poket. Ya? Ha? Hukum dia tak haram, cuma tak eloklah kalau masuk tandas tu buka masuk dalam poket lah. Dan jangan ditegah kanak-kanak yang memayis, yang berhadas besar atau berhadas kecil daripada menyentuh dan menanggung Quran dan luhnya kerana menderas dan mengaji. Kita sebagai orang tua ni jangan kita marah budak-budak kan. Jangan pegang Quran tu, jangan pegang Quran tu kena habis sembahyang, jangan. Maknanya sebab apa? Sebab budak kanak-kanak yang memayis, yang berhadas besar, walaupun dia berhadas besar ataupun dia hadas kecil sekalipun, kata maknanya dia boleh sentuh, dia boleh menanggung Quran dan juga luhnya ni papannya lah. Luh tu maknanya papan Quran tu. Kerana apa? Kerana nak perderas. Mereka ni nak perderas, mereka ni nak mengingat-ingatkan Quran tu dan juga mengaji. Sebagai apa? Sebab apa? Maknanya sebagai galakan lah. Sebagai galakan budak kanak-kanak tadi tu cintakan Al-Quran lah. Jangan kita ni konon-konon kita ni lebay, baru belajar 2-3 kitab dah kita pergi larang pula. Rupa-rupa salah larang tu. Hukum sebenarnya macam ni. Tu kena jaga-jagalah. Kadang orang tua ni kadang dia tegur, budak-budak tu dah malas nak baca Quran pula. Budak tu dah malas lagi ngaji dah. Atuk tu marah tadi baca Quran kata. Rupa-rupa kita ni yang orang kata lebay serabai apa. Bukan lebay betul-betul lebay serabai apa. Alhamdulillah. Habis dekat tu. Habislah cerita berkenaan dengan inilah perkara-perkara yang inilah berkenaan dengan wuduk dan juga perkara-perkara yang bersangkutan dengan inilah. Ini bab pada menyatakan ain najis dan menyatakan kaifiat menghilangkan dia. Bab ni nak ceritakan berkenaan dengan ain najis dan juga cara-cara nak menghilangkan najis. Bermula najis itu 3 perkara. Bermula najis itu ada 3 perkara. Pertamanya najasah mukhaffafah. Najasah mukhaffafah, najis yang ringan, iaitu kencing kanak-kanak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun. Kita kena ingatlah, kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umur 2 tahun dan tiada makan sesuatu yang mengenyangkan lain dan tiada makan sesuatu yang mengenyangkan lain daripada laban. Dia tidak makan perkara yang lain melainkan, dia tidak makan perkara lain yang mengenyangkan selain daripada laban. Ini susu lah. Laban tu susu. Dan keduanya najis mukhallazah. Dan keduanya daripada 3 bahagian-bahagian najis. Dia kata najis mukhallazah, iaitu najis anjing dan babi dan yang diperanakkan daripada keduanya. Yang pertama anjing, yang kedua babi dan juga yang diperanakkan daripada keduanya. Atau daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Dia kata apa? Ma tawallada minhuma, kan dalam kitab fiqh dia kata, dalam matan kitab fiqh kata ma tawallada minhuma, sama ada anjing ataupun babi ataupun yang kahwin dengan anjing yang kahwin dengan babi. Binatang suci yang kahwin dengan anjing, kambing kahwin dengan anjing contohnya, ataupun kambing kahwin dengan babi. Itu maksud dia salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Lembu contohnya, lembu kahwin dengan babi. Dapatlah, tak tahulah apa nama budak anak tu kan. Ataupun seladang kahwin dengan anjing ke. Maknanya tetap juga dikirakan najis mukhallazah. Itu hukum dia lah, nanti itu hukum tu. Itu hukum. Dan ketiganya, bahagian najis yang ketiganya najis mutawassitah. Mutawassitah maknanya pertengahan, iaitu segala najis yang lain daripada yang tersebut. Selain daripada mukhallazah,
selain daripada mukhaffafah, itulah mutawassithah. Senang je kan. Senang je dia susun kitab tu kan. Kita nampak senang, kita tahu macam mana dia nak tulis dulu. Kan, macam mana dia nak tulis kan, macam mana aku nak tulis ni nak senang orang faham. Kadang-kadang kebanyakan orang tulis kitab ni para wali-wali Allah sebenarnya kan. Wali Allah. Maknanya senang je orang faham. Cuma kalau kita tulis kitab tak apa jadi kan. Tak apa jadi kan. Seramai orang kan apa benda lah orang ni cakap lah terus terang kan. Macam tu, macam ni kan lah. Kita ni lah sajalah. Bermula segala binatang suci sekaliannya melainkan anjing. Bermula segala binatang yang suci sekaliannya. Binatang tu semua suci. Sekalian semua suci. Melainkan anjing, dan jika anjing perburuan sekalipun. Maknanya semua binatang suci melainkan anjing, dan jika anjing perburuan sekalipun. Maknanya tidak suci jugalah. Ini ada pening sikit ni. Anjing perburuan ni kan kerja dia nak menangkap haiwan kan. Nanti saya cek boleh macam mana pula ni. Dan babi yang diperanakkan daripada keduanya. Dan babi yang diperanakkan daripada keduanya, atau daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci lah. Maksudnya babi dan juga yang terberanak daripada anjing dan babi lah. Ataupun daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang suci lah. Macam tadi lah. Maksudnya kambing lawan kahwin dengan babi dan sebagainya lah. Dan jika terkebawah sekalipun. Dan jika terkebawah maknanya anak dia, cucu dia, cicit dia, maknanya asal-asal dia macam mana. Bapa dia dengan mak dia dulu macam mana. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, dan segala bangkai binatang najis, dan segala bangkai binatang najis sekaliannya. Cara baca dia kan. Dan segala bangkai binatang ialah najis sekaliannya. Kena baca tu betul kan. Kalau baca tak apa-apa kan, serabut orang kan. Kita dan bermula segala bangkai binatang ialah najis sekaliannya, sekalian bangkai binatang melainkan bangkai manusia. Dan bangkai manusia mayat. Ini nak bagi kita faham sebenarnya kan. Jangan kita pergi rumah orang meninggal, kita kata bangkai, jangan, kena tumbuk dengan cara dia kan. Apa kau cakap tadi? Tak pasal kena guyung kat situ kan. Kita melainkan bangkai manusia dan ikan dan belalang. Ikan dan juga belalang. Mana ikan yang kita makan bangkai tu? Memang bangkai lah. Tak ada sembelih bangkai lah, tapi boleh makan. Dan segala yang cair yang keluar daripada dua jalan. Segala yang cair yang keluar daripada dua jalan, jalan depan atau jalan belakang lah. Najis sekaliannya melainkan mani anak Adam. Melainkan mani anak Adam. Tidak dikirakan lah. Tengok apa ni sekejap. Air mani ni dia kata, air mani ni apa? Air mani ni ialah air yang keluar ketika syahwat. Dan air walaupun kita sudah sedia maklum tapi apa ni huraian ni bagus. Dan huraian ni bagus. Dia kata air mani ialah air yang keluar ketika syahwat, lazat yang bertolak-tolak ketika jima. Maknanya dia keluar tu dalam keadaan bertolak-tolak pada ketika lazat, bertolak-tolak ketika jima dan umpamanya lah. Dan ketika jima, hubungan badan lah dan umpamanya. Adapun air mani yang lain daripada anak Adam, maka iaitu najis di sisi ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Maknanya selain daripada anak Adam punya air mani, mengikut ulama Hanafiyah dan juga Malikiyah, dia kata semuanya najis. Suci di sisi ulama Hanabilah, suci di sisi ulama Hanabilah. Tapi mengikut pendapat ulama Hanabilah, dia kata suci air mani ni walaupun bukan anak Adam pun suci. Jika adalah ia daripada binatang yang dimakankan dagingnya. Ada kaitnya lah. Ada kaitnya maknanya suci air mani selain daripada anak Adam. Kata ulama Hanbali lah, kata sekiranya binatang yang dimakan dagingnya lah.
Dan pendapat yang asah di sisi ulama Asy-Syafi'iyah, suci air mani yang lain daripada anjing dan babi dan forok salah satu daripada keduanya. Mengikut pendapat Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan juga punya ashab lah, punya pengikut dia kata apa? Suci air mani yang lain daripada anjing dan babi. Yang lain daripada anjing dan babi ataupun yang terberanak daripada keduanya, maknanya suci. Pendapat ni lah, sekadar pengetahuan kan. Maksud boleh kitab kata melainkan mani anak Adam dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi dan barang yang diperanakkan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Okay, habis. Dan keluar dengan sesuatu yang cair, dan keluar dengan yang cair tiap-tiap yang keras dan ulat. Kata dan keluar dengan yang cair tiap-tiap yang keras dan ulat seperti biji-bijian jika ditanamkan dia. Maknanya nak mengeluarkan perkataan itulah, nak mengeluarkan perkataan yang cair itu kata apa dia selain daripada yang cair, tiap-tiap yang keras dan juga ulat. Seperti biji-bijian jika ditanamkan dia nescaya tumbuh tiada najis. Maknanya walaupun telah dimakan, maksudnya kan, walaupun telah dimakan biji tumbuhan tu, sekiranya ditanam tumbuh. Maknanya walaupun dah makan, contoh itulah cerita hukum itulah kopi luwak tu kan, yang mahal tu, kopi luwak tu, padahal dia dah makan tu kan, dia dah makan, dia dah berak kan tu, diberak kan tu, tak, ini cerita hukum ni. Dia dah berak kan, maknanya boleh lagi, benda tu tak terjejas dengan syarat, dalam kitab lain ceritalah, dengan syarat kopi yang keluar tu maknanya tak ada kesan-kesan terpotong ke, maknanya macam mana dia makan bulat macam tu keluar bulat. Bulat. Tak esat. Maknanya hukum dia boleh minum kopi tu sebenarnya. Mahal apa? Mahal rupanya. Dia orang ceritalah. Tapi saya nak minum pun tak payahlah. Tapi hukum dia boleh. Sama macam ni. Makan itu besar. China kopi lain besar. Musa makan. Indonesia. Punya gila orang kan, itu lagi makan. Tapi hukum dia boleh. Hukum dia boleh. Maksudnya macam ni lah kata, dekat kalau makan benda yang keras atau ulat, maksudnya kalau tanam tumbuh tiada najis, hanya mutan najis sebab tu. Tiada najis, hanya mutan najis, hanya terkena najis saja. Suci dengan dibasuhkan dia. Suci dengan dibasuhkan dia. Dan keluar dengan barang yang keluar daripada dua jalan. Apa dia? Dan keluar, dia nak mengeluarkan perkara-perkara yang keluar daripada dua jalan. Apa dia? Yang keluar daripada segala lubang-lubang. Yang keluar daripada segala lubang-lubang, maka iaitu suci sekaliannya. Apa dia? Suci sekaliannya melainkan muntah. Melainkan muntah. Dan air yang keluar daripada mulut orang yang tidur, yang keluar daripada ma'idah, yang diketahuikan dia dengan busuk baunya dan kuning warnanya, maka najis ia. Apa dia? Muntah lah. Muntah dan juga air liu. Dan air liu yang keluar daripada inilah perut lah. Air dia kata mulut, keluar daripada mulut orang yang tidur, yang keluar daripada ma'idah, diketahuikan dia, mana dikenalkan dia. Macam mana kita tak kenal dia? Dengan busuk baunya. Dah tentulah kan. Siapa nak tahu hukum dia, pergi kan. Kalau nak tahu hukum dia lah kan. Maknanya sifat dia busuk baunya, kuning warnanya. Cukup sifat itu kan. Bau dia cukup, warna kuning warnanya. Maka najis, itu najis. Itu najis. Dan darah dan danur dan air kuman yang berubah. Seperti sekat itulah. Dan darah dan nanah dan danur ila akhirih, wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan sekalian. Sekiranya ada perkataan-perkataan saya menyinggung hati dan perasaan tuan-tuan,
Saya mohon ampun dan maaf ditangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum